Hai, hai, saya PMC Kontot Sepiana Adu. Okay, di sini saya nak share. Okay, ini bukan kek rainbow tau. Ini baru saya buat petang tadi. Ini kue lapis rainbow ala-ala Kontot. Saya bagi nama dia kue lapis rainbow ala-ala Kontot. Gitu. Sebab si Kontot yang buat. Okey, ni dia. Kue lapis ni kebiasaannya kalau kita buatkan, selalunya kalau kita buat kue lapis ni, kita tak dapat tekstur yang boleh dibuka satu persatu kan. Kita tak boleh makan sekeping-sekeping kan. Selalunya kalau kita buat, dia tekstur dia macam basah-basah kan. Tekstur dia basah-basah. So, yang ini tekstur dia kita boleh buka sekeping dan boleh makan sekeping demi sekeping. Dia macam ni lah. Kita boleh buka. Coba. Okey, macam ni. Dia boleh buka sekeping. Macam ni. Macam ni. Selalunya nenek dekat kedai, selalu dia anti Cina yang selalu jual tu, dia orang tekstur dia orang beginilah. Selalunya kalau kita buat, kita jarang dapat tekstur kue lapis yang macam ni lah, yang dapat dibuka satu persatu ataupun sekeping demi sekeping. Macam tu. Ini sekali lagi, ni bukan kek, ini kue lapis rainbow ala-ala Kontot. Saya bagi nama dia. Inilah. Okey. Ni kita boleh buka satu, makan satu. Sebab style saya makan memang dari dulu lagi, dari saya kecil lagi, suka makan kue lapis ni sekeping demi sekeping. Tak tahulah kenapa, memang dah jadi kebiasaan makan begitu. Kita buka sekeping demi sekeping lah. Macam ni. Buka. Dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Dia terbuka sekeping demi sekeping lah begini. Gitu. Dia terbuka macam ni lah. Ni tengok. Ni yang saya dah buka lah satu persatu lah. Begini. Nampak tak? Cantik kan? Saya namakan dia kue lapis rainbow ala-ala Kontot. Sebab apa? Sebab si Kontot yang buat. Inilah dia hasilnya. Cantik tak? Begini. Dia kan dia punya tekstur dia. Orang ingat mula-mula tadi, dia orang ingat time saya post, dia orang ingat, ada yang ingat kek rainbow, tapi ini bukan kek rainbow tau. Dia boleh dibuka sekeping demi sekeping beginilah. Okey. Dia boleh dibuka macam ni lah. Ni kue lapis. Kebanyakan kita, kalau kita buat, selalu dia, tak tahulah, kita buat dia, selalu dia macam basah-basah kan. Selalu kita makan begitu saja. Yang ini, kita boleh buka sekeping demi sekeping. Kalau nak makan sekeping tu jenis macam saya
Saya suka makan sekeping demi sekeping. Beginilah. Dia macam kental-kental sedikit. Dia bukan jenis yang lembut tau, dia kental. Dia kental. Cantik tak? Ya, nama dia kuih lapis rainbow ala-ala kontot gitu. Sebab apa nama dia? Kenapa diberi nama kuih lapis ala-ala kontot? Sebab si kontot yang buat. Okay. Sebab PMC kontot sebenarnya adu yang buat. Gitu. Kita boleh buka satu persatu tau. Okay, bagi yang suka makan buka sekeping demi sekeping tu, beginilah hasilnya. Boleh buka sekeping demi sekeping lah dan makanlah, beginilah. Taran, macam ni lah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Dia jadi macam ni. Inilah. Cantik kan? Kita buka. Okey. Ini kita biarkan dulu. Boleh tak kita buka yang ni? Alamak, patah pula. Ini lagi. Kita buka lagi. Alamak. Okey. Jangan jatuh. Dia melarikan pula sana. Begini. Dia jadi sini. Cantik tak? Cantik kan? Dia jadi begitulah. Okey. Resepi di dalam macam mana kita buat? Resepi dia senang saja. Kita hanya menggunakan 2 cawan tepung beras, setengah cawan tepung gandum, setengah cawan tepung jagung, setengah cawan gula. Sebab saya tak nak dia manis sangat. Sekiranya you all nak dia manis, you all boleh tambahlah. Jadi 1 cawan ke, itu terpulang dengan you all lah. Okey. Lepas tu 1 cawan santan pekat. Saya menggunakan santan kotak je. Saya menggunakan santan kotak je, 1 cawan. Lepas tu kita bagi 3 cawan air. 3 cawan air. Dan kita kacau-kacau lah. Okey, mudah je kan? Lepas tu pewarna ikut suka you all lah. You all nak letak dia jadi macam rainbow color macam ni ke, ataupun you all nak dia 2 color je ke, itu terpulang dekat you all lah. You all nak letak color apa. Ada yang letak 2 color, 3 color, 4 color gitu. Inilah. Saya suka tengok dia warna-warni begini. Cantik pula. Saya suka tengok dia macam ni. Dia tekstur dia boleh dibuka satu persatu. Bahan-bahan dia pun senang juga. Macam ni guys. Satu lagi. Macam ni guys. Okay. Dia jatuh pula. Dia kental tau. Dia tidak basah. Dia tidak basah. Bahan-bahan dia senang je kan. Okay, saya ulang sekali lagi sebelum saya menutup video ni. Okay. 2 cawan tepung beras, setengah cawan tepung jagung, setengah cawan tepung gandum, setengah ataupun 1 cawan gula. Saya gunakan setengah cawan sahaja sebab saya tak nak
dia terlalu manis lah. Okey, 1 cawan santan pekat. Saya menggunakan santan kotak je tau. Saya menggunakan santan kotak. Keenam, air. 3 cawan air. Lepas tu ketujuh, pewarna lah. Pewarna mengikut suka hati you all lah. You all nak letak warna apa, ataupun you all nak dia colourful begini. Itu terpulang dekat you all lah. Okay, dia ada 7 bahan lah. Okay, saya ulang sekali lagi. Tepung beras, tepung gandum, tepung jagung, santan, air, gula dan pewarna. Kita kacau sekali, kecuali pewarna jangan kacau sekali tau. Kita kacau yang 6 bahan tadi tu. Tepung beras, tepung gandum, tepung jagung, gula, santan dan air. Okey, kita kacau sebatikan sama rata lah. Kita kacau biar dia sebati. Dan jangan lupa tapis. Takut ada ketulan-ketulan tepung ataupun ketulan gula yang tak larut lah. Okey, kita lapis, kita tapis supaya dia permukaan dia cantik, dia licin. Dia tidak nampak berketul-ketul. Okey, apabila kita sudah sebati, sudah kacau sebati, dah ditapis, kita asingkan. Sekiranya you all nak bagi 2 color, you all asingkan di tempat dua tempat lah, ataupun 3 color, asingkan kepada 3 mangkuk begitu, 4 color, 4 mangkuk begitu, kena sedia. Sendukkan, pastikan sama-sama rata. Kalau sebelah ni 3, tengah 3, sebelah ni 3, begitulah. Lepas tu barulah you all letak pewarna di dalam mangkuk-mangkuk tersebut. You all letaklah dalam satu sudut kecil begitu. You all boleh letaklah di dalam tu. Then you all kacaukan sebati supaya dia punya color tu dia sebatilah sekata. Then jangan lupa panaskan dulu kukusan sampai air dia mendidih betul-betul. Lepas tu you all masukkan lapisan yang di bawah dululah. Ikut suka hati you all nak letak warna apa, you all letaklah. Okey, dalam 2 senduk, 3 senduk. Depend, tengoklah acuan yang korang buat ataupun kontainer besar mana yang korang buat. Janganlah terlampau tebal sangat. Ini saya buat dalam 2 senduk. Ini saya buat dalam 2 senduk tebal macam ni lah. Sebab saya pakai kontainer yang kecil macam ni, panjang begini. Dia kecil. Jadi dia buat macam ni lah. Lapiskan. Lapis selama dalam 5 ke 7 jam begitu. Tengoklah. Korang kena buka, tengok. Sekiranya dia punya lapisan tu dia tidak basah-basah, dia tidak tu lagi, kira dia macam dah nak masak tu, you all lapiskan lagi lah dengan adunan yang seterusnya lah, color yang seterusnya lah, begitu sampailah dia habis. Apabila sampai adunan terakhir, you all biarkan dia masak lah. Masak selama 20 ke 30 minit begitulah. Sampai dia masak, sampai dia betul-betul keras macam ni lah. So dia masak. Sekiranya dia tak keras bahagian atas tu, takut di sini dia jadi lembek pula. Ini kita bagi masak saja, macam ni. Lepas tu kalau dah masak, you all kena buka, letak dekat pinggan ataupun apa-apa bekas lah. Terbalikkan dulu sekejap biar dia sejuk. Lepas tu terbalikkan balik biar dia sejuk. Bila dia betul-betul sejuk, barulah you all potong. Kalau dia betul-betul sejuk, so senang untuk kita nak buka adunan.
Kita nak buka dia satu persatu. Buka satu, makan satu. Buka satu, makan satu. Macam itulah dia. Okey. Inilah dia. Saya namakan kuih lapis rainbow ala-ala kontot. Gitu. Okey. Selamat mencuba. Ikhlas dari saya. Okey, sekian saja sharing daripada saya ya. Selamat mencuba. Bye bye.